Oi, apa ni kau? Belum main? Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Cerita kelakar sangatlah. Dalam masa Palatau tak keluar ni, ada beberapa cerita kelakar, terutamanya cerita kelakar daripada induk sendirilah, iaitu FAM, yang telah menyenaraikan pemain-pemain yang akan beraksi di perlawanan persahabatan Tier 1 menentang Uzbekistan dengan Jordan pada hari Rabu itu. Yang menarik di situ adalah senarai pemain-pemain yang disenaraikan muka-muka baru ramai kan. Terbayar Tajiho. Tapi ting, masih ada Zulhelmi Di Paula. Nampak gayanya Zulhelmi Di Paula ni ada simpan gambar Bo Tan Chee Ho kot. Agak je lah. Tapi tak tahulah. Kalau kita perhatikan, kita tunggulah keputusannya dalam persahabatan ni. Cuma yang menyedihkan di sini adalah kali ni Tan Chee Ho aka FAM tidak menyenaraikan kuat simpanan ataupun senarai menunggu. Dia senaraikan 24 ke 22 orang. Ngam-ngam, tak ada senarai menunggu. Agaknya dia fikir pemain-pemain ni tak injet agaknya. Terpadai muka dah. Tak pasal-pasal Dianko tak dapat beraksi sebabnya injured. Tapi kecoh pula pasal Dianko ni. Kecoh pula netizen semua. Cakap apa? Dianko ni menipu FAM lah, FAM menipu Dianko lah. Mana-mana lah. Tapi aku bukan nak sebelahkan mana-mana pihak lah. Cerita pasal Dianko ni, betul lah dia injured. Dia turun juga untuk pasukan dia sebab pasukan dia tu bijak. Ketua jurulatih dia tu bijak, tak guna ramuan pelik-pelik. Dia guna ramuan bola sepak je. Maknanya untuk dapatkan fitness dia punya fitness game dia untuk pulih daripada injury, dia turunkanlah Dianko ni. Tengoklah turun berapa minit je. Dan dah habis-habis baru dia turun. Tapi kalau dia main untuk Malaysia yang dalam keadaan tak fit, kita pula maki dia. Dia pun dah keluar statement kan. Ni statement dia kan. Dah. Cuma yang kelakar lagi, yang paling kelakar lah, Dianko ni bagi apa dah tahu. Betul lah apa yang berlaku tu. Situasi tu betul. Kita je yang tambahkan menjadi hangat. Cuma cerita Syahrul Nizam, pemain pertahanan Terengganu. Dia tu, dia tak pernah dipanggil oleh pihak kebangsaan. Dan sekarang ni kita tengah break Piala Malaysia. Sebulan kita break. Jadinya dia pergilah bercuti. Tengok dalam story IG semua pergi bercuti. Pergi Pulau Redang, pergi pulau tu, pergi sini, pergi sinun. Inilah peluang dia orang. Lepas-lepas dia orang bubble team lah, itulah inilah. Tak salah ke dia? Dia nak turun ke laut ke benda ke kan? Yang FAM tak keluarkan senarai menunggu tu kenapa? Waktu mulalah mengatakan yang Syahrul Nizam ni tak nak beri kerjasama lah apalah. Sama lah. Benda simple kot. FAM tak berubah-ubah lagi. Terima kasih Jelat kerana telah mengeluarkan 5 fakta dosa-dosa Stallion. Senang kerjakan. Harap korang semua faham. Walaupun Jelat bercakap tentang speaker London, harap korang semua faham speaker London dia. Pada orang luar tu pun yang bukan penyokong faham, harap faham lah ya. Nanti harap lepas ni dia pergi masuk kelas supaya improvekan lagi speaker London dia. So ramailah yang menanyanya. Ramai menanya pasal kenapa JC tak ada logo kuda dah sekarang kan. Kalau nak cerita pasal Stallion ni, minggu lepas apa kita dah telefon dia, tak nak angkat telefon kan. Palatau bagi tahu sini. Habis je season ni, Palatau akan pastikan Big Boss Stallion akan angkat telefon Palatau. Sebab setakat ni kau tak payah fikir dah pada Palatau. Tapi kan nak cerita kan, baru semalam ada budak pula PM tepi Palatau nak tanya ke JC Pahang. Amboi, kau tengok Stallion sebangang-bangang penanjaan tahun ni, seteruk-teruk tim tahun ni, penyokong masih mencari JC. Kau tahu tak betapa value-nya JC bola sepak ni? Kau memang berdosa betul-betul orang ni. Memang berdosa Stallion. Dia tanya pula ke Palatau mana dapatkan jersey Pahang tahun ni. Palatau beritahu lah yang kita dah tamat kontrak. Dia kata, "Allah, ya ke dah dapat kontrak? Tak beli lagi jersey." Yang kau pun satu. Kenapa beli lama sangat? Belilah masa kat tepi longkang itu. Tapi nasib baiklah emosi Palatau dah sedikit okey lah sebab Jelat dah tolong. Kalau tidak Palatau memang tak boleh, memang Palatau akan maki terus lah. Itulah dia. Tapi untuk pengetahuan semua, ramai yang nanya mana pergi logo. Kita dah terminate dah tak ada lah. Kita akan guna mana yang ada je untuk menghabiskan sisa-sisa perjuangan pasukan Seri Pahang. So siapa yang tak beli jersey dari tu, nasib okma lah. Okay, nak macam mana. Tapi kalau biasanya orang kolektor ni awal-awal dah beli dah. Jangan tanya dah. Dia tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Aku tak faham satu perkara. Bila pasukan menang, sokong. Tak ada apa-apa keluar. Memang sokongan bagus itu semualah puji-pujian kan. Bila pasukan kalah, korang cakap tak bayar gaji. Korang tahu tak satu cerita? Sarawak United last gaji diorang bulan Julai hari tu. So 2 bulan. Kau cari Nur Syahrul Idhan Talaha dalam tim Sarawak dalam masa 2 bulan ni. Ada dia turun tak? Tak ada. Sebab PN Nur Syahrul Idhan Talaha ni, dia memang macam ni. Bila orang tak bayar dia takkan turun main. Tapi betul ke dia? Betul lah. Nak telefon Nur Syahrul dan Talaha, tak tahu dia kat mana sekarang. Tapi tak apalah, nak menceritakan. Dia tak dapat gaji 2 bulan. Dia mau cerita pula, KWSP dia orang pun tak dipotong. Kau gila, selama ni kau main bola, kau dibayar gaji, tapi KWSP kau tak kena potong. Agaknya Sarawak United ni ingat pemain-pemain ke Sarawak ni main bola sampai ke pencen agaknya. Nanya kalau tak potong KWSP. Itulah simpanan dia orang. Nama pun kumpulan simpanan wang pekerja. Sarawak United. Tapi pelik juga kat sini. Tak potong KWSP, tapi boleh main Liga Malaysia. MFL, adakah hanya nak cukupkan korang ke macam mana ni? Kamu MFL. Dengar cerita juga ada juga tim-tim lain yang tak membayar insurans kepada player. Tak ada insurans dalam tim tu. Boleh ada dalam Liga Malaysia. Kau tak telus lagi ni MFL. Kita swasta, semua orang ni swasta. Kau tak swasta lagi ni. Apa cerita ni? Yang penting sekarang ni Sarawak United dia tak bayar gaji. Tapi dia menang lawan Penang 3-1. Bila tanya pemain-pemain Sarawak United, dia kata Penang overconfident, sebab tu dia boleh menang. Tak tengok bagus pemain Sarawak. Dia tak buruk kan FC dia orang. Tak cakap apa. Lawan Pahang. Silap. Lawan Seri Pahang menang 1-0. Gini. Tapi yelah, tak bayar gaji boleh menang. Yang tim yang dah bayar gaji cukup bulan 7 hari bulan cucuk dapat gaji tak menang-menang. Kenapa? Apa dosa-dosa ni? Apa yang berlaku ni? Takkan nak suruh jelat keluar dosa-dosa pengurusan lagi pada penyokong. Kalah menang tu dah tak ada kaitan dah dengan buki, dengan tak bayar gaji. Sekarang ni atas padang je. Sarawak tak bayar gaji boleh menang. Pahang kalau semua on the time dapat gaji. Kalau nak cari alasan pun, nak maki FC pun, dia bijak sikit lah. Pada pemain-pemain Sarawak United, harap bertabah, teruskan perjuangan anda. Tengok Gopi makin fit duduk kat Sarawak maafkan saya, Rizky nampak fit duduk Pahang itu, badan berisi, makan pating kuat lah tu. Duduk kat Sarawak tu makan mi kolok je kan. Mi kolok kan keding je, tu yang keding tu. Tapi bagus lagi tengok air baru tu main. Sambung yang tadi ni sebenarnya. Ni sambung yang tadi ni. Tadi tu dia relax. Tiba-tiba dia darah naik. Mana tak darah naik. Kalau baca kat komen-komen. Betul lah. Kita nak menang. Siapa yang nak main nak kalah? Pemain pun main nak menang lah. Pengurusan yang cari duit pun semua nak menang. Mana ada yang nak kalah? Tapi bercakap tentang bola sepak sekarang ni. Sebelum ni Pelatau ada cerita tau. Bola sepak ni bukan untuk satu je. Bola sepak ni penyokong sebahagian daripada bola sepak. Padang sebahagian daripada bola sepak. Kitman sebahagian daripada bola sepak. Cik Rikaro dekat tepi tu pun sebahagian daripada bola sepak. Kucing kat stadium Darul Makmur tu pun sebahagian daripada bola sepak. Sebab dia tolong check tanah tu, tolong check mana ada tempat-tempat yang lopak ke kan. Nak ceritakan semua main peranan untuk bola sepak. Tapi cara korang maki tu gila buat macam orang tak ada perasaan. Aku nak tanya sekarang ni, tugas korang memang maki je Kau tak ada pun rasa nak satu inisiatif dalam diri korang untuk satu perubahan daripada seorang penyokong yang memaki, tapi seorang penyokong yang bekerja untuk pembangunan bola sepak negeri korang, bola sepak kelab korang. Bercakap tentang isu penyokong ni, aku nak call seseorang. Rasanya semua orang kenal dia ni, sebab nama dia memang famous gila lah. Sebab dia seorang je yang berani angkat bendera Malaysia di Stadium Bung Kerana Indonesia. Seorang aja. Kadang beribu-ribuan penyokong Indonesia ni. Gila. Aku telefon dia nak tanya. Sebab dia ni penyokong Selangor. Dan kita nampak perubahan daripada Selangor tu. Jadi dia ni, apa yang dia buat, apa pandangan dia kan. Sebab dia ni banyak keluar dalam diskusi-diskusi bola sepak tu. Tak mengangkat. Takkan Rainbow takut dengan Pelatau? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Busy betul. Itulah dia. Itulah dia. Masing-masing ada tugasan masing-masing. Apa khabar? Baik-baik, sihat. Alhamdulillah. Rainbow. Aku telefon kau ni. Aku frah dengan penyokong hari ni yang nakkan perbaharuan. Okey. Dan tapi setiap kali apa kita tengok dekat laman-laman sosial kan. Setakat kita cakap dollar out, pengurusan bubar. Tu buatlah perbaharuan. Kau rasa benda tu cukup tak? Kalau bagi aku lah kan, bagi aku benda tu bagus kan. Maknanya dekat situ kita meletakkan satu tekanan. Tapi setiap tekanan tu, maknanya setiap tekanan tu pasti dia atas satu masalah kan. Betul. Dan masalah ni mesti kena ada jalan penyelesaian. Jadi sepatutnya kalau aku punya pandangan ialah tekanan tu kena disusuli dengan cadangan penyelesaian. Kalau kita kata gini tak betul, tapi apa yang betulnya? Contohnya macam itulah. Tapi dia ni mudahnya minta
tak menang, lepas tu coach yang apa patutnya kena buang tak buang-buang. Dia orang macam tu je. Tapi yelah, maki hama dia tu macam ibaratkan dia orang ni tak ada yang kena maki tu tak ada family lah. Aduh, tapi tu tak tahulah nak cakap kan. Tapi tu benda yang biasalah kalau dalam bola sepak ni kan. Kira kalau kau masuk bola sepak ni, kira itu sebahagian rencah lah orang kata maki hama ni kan. Sebab lain orang mungkin cara makian dia lain kan. Tiap benda yang kalau kita maki ke kita cakap tu patut kalau bagusnya disusuli pula dengan cara ataupun jalan penyelesaian, solusi dia. Aku memandang jalan penyelesaian terbaik ialah apa? Contoh, kalau macam Pahang katalah, kalau aku akan cakap macam, macam mana nak menang? Pusat latihan pun tak ada, pusat latihan tak disediakan dengan baik kan. Contoh, jadi kita pergi ke penyelesaian yang asas. Contoh, katalah kita kata jurulatih pun, tapi kalau jurulatih kalau kita bawa Pep Guardiola datang sini pun, kalau Mourinho datang sini pun, kalau fasiliti asas, kemudahan asas pun tak ada, ya macam mana kita nak cakap pasal kemenangan, pasal kejuaraan kan semua? Ya. Kan, mungkin orang kata dulu boleh, tapi dulu is dulu lah. Sebabkan dulu macam gitulah, kita sekarang macam gini kan. Betul tak? Kalau dulu tu dah betul, maknanya sekarang ni mungkin akan jadi lebih baik. Maksud kata dekat sini, penyelesaian tu kita kena duduk, kita kena betul-betul, kita kena pastikan apa penyelesaian yang terbaik untuk pasukan kan. Maknanya tapi penyokong ada hak ke? Penyokong boleh buat ke? dalam satu dunia ni, setiap pasukan adalah milik penyokong. Dia termaktub dalam sokongan punya buku lah kan. Kan. Ya. Walaupun kita tak sign ke, kita tak apa, tapi tak, pasukan ini pasukan aku. Sebab apa kita cakap this is my team? Maknanya kita adalah memiliki pasukan tu secara tak langsung lah. Maknanya segala benda yang apa yang kebaikan untuk pasukan tu bolehlah kita cadangkan, bolehlah kita suarakan lah. Dan cara maksudnya cara dia tu cara, kalau kita nak kata cara tu masing-masing punya cara lah. Tapi kalau kata ada yang maki, tapi perlulah ada juga yang bercakap baik, perlulah juga ada yang cadangan. Faham tak? Kadang-kadang maki lah. Alah, benda bola ni kan biasa lah kan. Betul. Tapi perlu macam tu aku cakap, perlu disusuli dengan apa? Bagi cadangan tu takkan nak bagi cadangan pun nak maki kan. Contohlah kan. Tapi disusuli tu dengan penyelesaian apa benda, penyelesaian cadangan, penyelesaian ke apa tu semua, aku rasa benda yang baik lah, benda yang bagus lah. Tapi kan, betul tak? Aku dapat cerita lah. Aku korek juga lah. Sebab aku tak tahu, tapi aku cuba cari tahu. Okey. Selangor. Rainbow memang penyokong dahsyat fan Selangor Dengan cerita penyokong Selangor sebahagian daripada kelab, aku macam confused. Ni kau nak cakap pasal ada satu penajaan tu kot yang ada Ultracell ada taja. Oh ya ke? Okey, dia macam ni cerita dia bukanlah satu pemilikan kepada pasukan tu secara on paper, tapi Ultracell ni dia masuk sebagai penaja kecil, orang kata. Penaja kecil sebabnya ialah pasukan SFC ni dia ada buka ruang, which is benda ni bagus yang SFC ni buat bagus. Dia buka peluang untuk perniagaan kecil tempatan. Maknanya contoh macam ialah kadang-kadang kita ada kedai makan. Kita perniagaan kita tak adalah besar juta-juta kan, tapi nak kata kecil macam jual tepi jalan pun tak ada juga. Kita orang kata kita sedang-sedang SME je, orang panggil kan SME. Okey, jadi dia buka ruang penajaan untuk menaja sebanyak 10,000 ataupun 20,000. Maknanya ada dua package dekat situ. Budak-budak Ultracell ni pilih untuk taja 10,000 lah secara yang mampu. Maknanya daripada hasil penjualan merchandise apa semua, itulah disalurkan semula kepada pasukan. Dia tak banyak, 10,000 je. Kalau untuk bola sepak tu kira sikit tu. Betul. Tapi nak menceritakan. Kita nak cakap yang sebagai satu permulaan, sebagai satu tanggungjawab penyokong kepada pasukan, apa yang kita boleh beri kepada pasukan. Jangan kita minta pasukan beri kepada kita, faham tak? Kita yang nak kena ada inisiatif untuk bagi kepada pasukan apa yang kita boleh buat untuk pasukan dan sebagainya. Maknanya itu jadi satu tanggungjawab, satu komitmen lah. Kan? Jadi kita nak juga nak educate lah kepada penyokong-penyokong lain. Maknanya sekarang ni dah tiba masanya. Jangan kita tanya apa yang pasukan boleh bagi kepada kita, tapi kita tanya apa yang kita boleh bagi kepada pasukan. Yes,
betul. Sebab sekarang ni kita pun dah nak masuk perswastaan. Benda-benda ni semua memerlukan dana, memerlukan apa semua kan. Dah tak ada lagi zaman itu nak free, ini nak free, semua nak free kan. Yes. Okey, aku tertarik. Maksudnya sekarang ni, jadi kalau apa yang Selangor buat ni, maknanya pengurusan pun akan rasa dengan penyokong belonging ada orang kata apa macam satu ikatan lah kan? Dia macam ada, yelah, kalau nak kata secara rasminya ikatannya antara penaja dengan pasukan lah. Dia jadi lain sikit sebab ni dia berbeza sikit dia sebab penyokong yang bagi duit tu. Kan? Jadi dia mungkin ada satu hubungan yang lebih, orang kata lebih manis tu lah. Lebih betul. tu kan. Dan penyokong pun rasa macam okey lah, aku ada apa bagi pada tim kan. Dengan beli season pass lagi, bagi lagi 10,000 tu. Kita 10,000 ni adalah merangkumi semua. Maknanya semua penyokong Selangor. Sebab siapa yang beli merchandise tu, dialah yang menyumbang kan. Betul. Dialah yang memberi dana kepada pasukan tu. Maksudnya. Dah lama dah? Dah masuk ni dah tahun kedua lah. Wow. Tapi konsep yang SFC buat tu bagus. Pada aku bagus lah. Sebab dia membuka ruang kepada peniaga-peniaga kecil. Sebab kau nak cari orang yang nak sumbang 3 juta, 4 juta mungkin susah kan. Tapi kalau kau boleh dapat 10,000, 10 orang ataupun 10,000 100 penaja ke kan, orang kata lebih logik ke apa kan. Mungkin juga kau boleh cadangkan kepada pasukan kau kan nak buat konsep yang sama ke apa kan. Mana kita tahu. Ini tak banyak sikit dapat. Bukan untuk aku seorang ni Ini untuk satu Malaysia yang menonton rancangan Palatau. Rainbow, sekarang awak berada dalam rancangan Palatau. Oh iya ke? Jadi suara awak didengari oleh semua penonton. Rakam lah ni. Ya. Satu lagi dalam sokongan dia jangan ada bosan, dia jangan ada putus asa. Walaupun kalah walaupun tak pernah ada perubahan. Rainbow, macam mana? Dia macam itulah. Dia jangan ada putus asa, jangan ada bosan. Kalah tu dia kalah lah, nak buat macam mana. Tapi janganlah berputus asa untuk membetulkan apa yang tak betul tu. Sebab katalah kalau kita putus asa kan, dah siapa lagi? Betul. Kan? Sebab mungkin bagi saya, apa yang kita buat hari ni sebenarnya bukan untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita. Betul. Itu sangat betul. Ya Allah. Ginilah, Palatau nak jemput lah nanti. Mana tahu kalau director nak buka satu segmen di mana nak panggil sembang santai ke apa kan. Boleh, kalau dah boleh rentas negeri nanti boleh ya. InsyaAllah. Jadi Rainbow, terima kasih banyak. Alright, sama-sama. Saya rasa dalam banyak-banyak yang kita borak ni, saya sangat tertarik dengan yang tadi itulah. Ayat terakhir daripada Rainbow, harap korang hadam betul-betul. Rainbow, silakan. Jangan kita asyik tanya apa yang pasukan boleh bagi kepada kita, tapi kita tanya juga apa yang kita boleh bagi kepada pasukan. Aku tak pernah terfikir benda tu, Rainbow. Tapi bila aku dengar ni, ini realiti sebenar untuk bola sepak hari ni. Kita dah dibayangi, dah dibuai mimpi yang lama, yang kalau kita pernah ada kejayaan, kita pernah jatuh semua, tapi sebenarnya kita bukan belonging lagi. Setakat kita beli jersey je. Itu pun kalau persatuan tu ada persen dengan sponsor. Kalau deal dia lain lah. Macam ni lah, kalau deal dia tak ada menguntungkan pasukan pula, kita lah nak kena cakap, tak boleh ni, saya beli tapi pasukan saya tak dapat apa. Kan, contohnya kan. Thank you Rainbow, thank you banyak. Alright, InsyaAllah ada rezeki lagi saya call lagi. Okay, terima kasih. Jangan serik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rainbow. So, segala-galanya yang terjawab. Ayat daripada Rainbow tadi, yang terakhir tadi sangat-sangat menusuk kalbu, naik bulu roma saya. Okay, so korang fikirlah sendiri. Jangan ada perasaan letih, jangan ada perasaan putus asa, bosan terhadap pasukan yang korang sokong. Kerana apa yang kita buat hari ini sebenarnya bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu-cucu kita suatu hari nanti. Tak lengkap Palatau kalau kita tak bisik-bisik pasal Seri Pahang FC. Kat sini Palatau nak beritahu apa yang korang tak tahu, yang sememangnya korang tak tahu, ataupun korang memang tak nak tahu sebab bosan dah Palatau. Bila Palatau baca dekat mana-mana laman sosial tahu semua cakap, alah itu cakap je. Itu masalah itu Palatau ada beritahu, tapi tak tahulah kenapa editor potong. Editor potong itu. Palatau dah beritahu dah yang Seri Pahang FC akan bangunkan facilities yang baik, yang tercanggih kepada skuad Seri Pahang. Dekat facilities tu ada gym, ada padang training, ada stadium, ada kafe, ada tempat cicat-cicat, ada tempat rehab. Tapi adalah orang keluar dekat laman sosial. Tapi bukan yang tu. Itu besar sangat. Dia 8 ekar je. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Faham kan? Okay. Sambung. Lepas tu board director, board director
dah keluarkan statement. Kau maki juga, cakap alah poyo, berdoa, nak jaga hati, nak buat konsert balik. Jom buat balik. Aduh korang. Letih. Buat salah tak buat salah. Alantak kau tunggu. Jangan sampai lepas ni kau jilat balik ludah korang. Aduh kasar sangat bahasa Palatau kali ni. PBMP adalah Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang yang menguruskan liga-liga daerah, Liga Kuantan, Liga Raut, Liga Lepeh, semua tu. Piala Sultan. Jadi mana dana ni adalah daripada owner ada, dana daripada kerajaan negeri pun ada. Dan Seri Pahang FC adalah merupakan syarikat swasta yang menanggung ataupun yang membentuk pasukan bola sepak di Pahang FC ni. Dia entiti yang berbeza dan orang dalamnya pun berbeza. Dah tak ada dah esko-esko, Datuk-datuk dalam nama dah tak ada. Yang ada pun memang ada datuk juga, tapi dia adalah orang baru di dalam pengurusan Seri Pahang. Yang cuma orang lama foto pun CEO je lah. Tak cakap dia orang lama, tak lama jugalah. Dia orang baru juga. Tapi nak menceritakan pengurusan. Disebut tentang pengurusan ni, dah tak ada dah esko-esko ni. Yang ada hanyalah board director yang mencari duit. Tetapi ya pastinya kita masih ada owner. Jadi dah entiti yang berlainan. Jadinya untuk tahun 2021 ini, dah banyak dah sebenarnya yang mereka lakukan. Dah banyak dah perubahan. Mungkin korang tak nampak sebab hati korang dah hitam sangat. Yang korang tahu hanya kemenangan dan orang kata kejayaan. Tapi bagi pihak korang, apa yang korang buat? Hanya perlu maki hama ni dalam laman sosial. Macam baru-baru ni, satu grafik tentang birthday chairman. Oh, korang maki. Sedangkan dia orang baru. Dan dia bukan cacalah orang tu. Dia bukan cacalah orang. Come on. Kepada semua penyokong-penyokong Seri Pahang FC, sekali lagi, Palatau bagi tahu kepada korang yang tak tahu, supaya ambil tahu bahawasanya Seri Pahang FC dah ada dua entiti yang berlainan. Dah tak ada dah campur tangan daripada PBMP. Sekarang Seri Pahang FC je. Okay? Daripada atas sampai ke bawah. Daripada Liga Super, Perdana Presiden, Belia, semua daripada pasukan Seri Pahang FC. Pengurusan Seri Pahang FC. Sampaikan Akaumbi tu, board director, squad board director diturun ke AMD untuk melihat, memantau untuk bakat-bakat baru. Dan sekarang ni Palatau nak bagi tahu kat korang, dia orang dah mula untuk mencari pemain-pemain bagi tahun 2020. Bukan setakat pemain, yang utamanya yang diperkatakan mereka nak cari coach baru. Bukan coach setakat coach, tetapi team coaching yang baru. Ini Palatau nak beritahu kat korang. Dia orang dah mula mencari. Siapa? Adakah Ian Dollah Saleh lagi? Siapa dia adalah Zainab Abdul Hassan ataupun Nafuzi Zain? Kita tak tahu. Tapi pastinya dia dah buat kerja. Syabas kepada buat Seri Pahang. Aku bukan cakap aku nak puji dia orang, tapi aku nak membetulkan keadaan. Nak beritahu kepada korang yang benda ini dah berubah. Dan perubahan ini bukannya kita dapat kejayaannya hari ini. Ingatlah, tolonglah tak dapat kejayaan di hari. One day we must a time. We must give a time and time. InsyaAllah kejayaan itu akan datang. Okeylah, aku tak cakap banyak. Tolonglah Zuhair Media Paula tu. Muka baru dah banyak, dah ramai dah ni. Ada muka lama juga, Badrul Bakhtiar. So, tahu lah bila Malaysia boleh menang ni. Weh, ni perlawanan kelas A ni. Come on lah. Jadi itulah untuk minggu ini bersama dengan Palatau. Apa yang korang tak tahu, semuanya Palatau dah bagi tahu. Apa yang Palatau tak tahu, sama-sama kita buat Palatau. Jangan lupa untuk subscribe Digitipun TV, tekan button loceng, like, share dan komen banyak-banyak untuk penambahbaikan Palatau di masa-masa yang akan datang. Jangan malu-malu nak komen. InsyaAllah daripada komen anda itu, itulah yang akan membuatkan Palatau ini akan lebih maju dan maju. Faruk maju.